Pertamanya bila saya masuk masjid ni tuan-tuan, mana-mana masjid lah lepas daripada Ramadan ini, timbul satu perasaan sayu dan sedih, ya. Kerana pada hari-hari dalam bulan Ramadan ini, bila kita datang ke masjid, masjid meriah sangat-sangat, ya. Orang perempuan, orang lelaki, kanak-kanak, budak-budak datang ke masjid, ya. Ada yang bersilat, ada yang berkungfu, ada yang bertaekwondo, apa semua jadi otro main bagai, ya. Mak ayah pun tak kurang juga bersilat, suruh anak ni senyap betul-betul 2 minit pun tak sampai, ya. Kemudian kita dapat lihat anak-anak muda, remaja-remaja, ya, datang dengan pakai seluar trek aja, ya, pakai seluar trek, pakai baju Melayu. Kalau zaman kita dulu semua pakai kain plekat. Nak datang masjid ni mesti pakai kain plekat, ya tak? Hari ni budak tak reti dah pakai kain plekat, ya. Dia pakai seluar trek, tak apa, dia datang ke masjid, ya, seronok tengok. Kanak-kanak perempuan kecil dengan telekungnya yang sengit-bengit, ya, terkeluar rambut, datang ke masjid, ya. Mana yang uzur tu datang juga, ya, beratur-atur kursinya, ya. Kerana apa? Kerana Ramadan, ya. Kerana mereka hendak menunaikan solat sunat tarawih, mencari redha Allah, ya. Tetapi apabila datangnya 1 Syawal, ya, maka datanglah demam. Dia ada demam. Demam ni bukan demam Covid. Demam ni nama demam lemang, demam rendang, demam ketupat. Dia bukan demam saja, dia mabuk sekali, ya. Dia demam dan mabuk sekali, ya. Tuan-tuan kasih oleh Allah, demam ini menyebabkan mereka ini tak jumpa jalan ke masjid. Ini yang dia pening, dia duduk, dia tersandar je, dia tengok TV azan dah, ya. Dia tak peduli. Oi, kalau bulan Ramadan jangan tuan-tuan, jangan dipadam azan tu, ya. Ada yang buka awal 2 minit pun ada, kena qada semua balik, ya. Tuan-tuan kasih oleh Allah, bila datangnya Syawal, ya, kita terlupa madrasah Ramadan. Madrasah ni artinya sekolah. Sekolah ni bukan sekadar mengajar, ya, mendidik. Ajar ni tahu dah, yang ni sah, yang ni batal, yang ni tak boleh, makruh. Tu tahu dah belajar dah. Tapi bukan sekadar belajar. Ramadan ini nak mendidik umatnya supaya mereka ini menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tempohnya selama 30 hari. Itu pun sibuk nak raya hari Jumaat, ya. Dia pandai lagi daripada majlis falak. Dia kata hari ni Jumaat, siap bawa itulah inilah, ya. Nyudahnya hari raya hari Sabtu, padan muka, ya, tak boleh tahan sangat, sabar pun sehari je, ya. Dia nak juga raya terkejut macam tahun sudah, mengelepar semua. Bila raya tu jaga hari Selasa, rupanya hari Isnin, mulalah pukul 3-4 pagi meniaga ayam lagi. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, selama 30 hari Allah Ta'ala mendidik kita, ya. Mendidik kita dan mendidik masyarakat Islam, bukan di sini, di seluruh dunia. Begitulah didikan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sepatut-patutnya umat Islam ini, iaitu mereka ini setelah kembali daripada madrasah ataupun sekolah, ataupun kita sebut kursus dalam bulan Ramadan ini, sepatutnya mereka mengambil dan menjadikan Ramadan itu contoh kehidupan mereka yang sebenarnya.
Kerana bulan Ramadan ini di dalamnya semua orang menjaga waktu solat. Ya. Dah asar ke? Kenapa nak asar tu? Kenapa ditanya lepas asar tu? Ya. Sebab nak bazar Ramadan. Pergi lepas Zuhur tak siap lagi. Pergi lepas asar baru betul. Jaga waktu maghrib. Kerana apa? Waktu berbuka. Jaganya waktu isyak. Kerana apa? Untuk solat tarawih. Jaganya waktu subuh. Kerana apa? Takut batalnya puasa. Maka kita dalam bulan Ramadan, kita sentiasa mengingati waktu sembahyang. Ya. Dan sepatutnya lepas daripada bulan Ramadan itu, begitulah keadaan dia. Begitulah. Kemudian di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, bukan kita sekadar menjaga puasa, waktu sembahyang, waktu solat, tapi kita menjaga solatnya juga. Ya. Sembahyang subuh dalam bulan Ramadan, ramai. Seronok tengoknya. Ya. Seronok. Kerana apa? Mereka bangun sahur, mentelah sahur tu dilajakkan terus dengan sembahyang sunat, kemudian dilajak pula dengan sembahyang fardu. Cukup cantik dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian dalam bulan Ramadan tidak cukup begitu juga. Ditambah lagi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan sedekah. Ya. Penuh dengan sedekah. Orang ni sedekah kurma, orang ni sedekah kuih, orang ni jamu makan orang puasa. Ya. Masjid ni rasanya tak ketinggalan juga tak majlis buka puasa. Ya. Penuh. Kalau masjid yang besar-besar tu penuh tiap-tiap hari. Punyalah orang suka bersedekah. Ya. Bulan Ramadan ini juga bulan di mana orang lain, tuan-tuan, kasih oleh Allah, mereka ini membaca Al-Quran. Baca Quran, khatam Quran, buat majlis khatam Quran, bagi bunga telur. Bulan Ramadan ni bulan doa, bulan Ramadan ni bulan penghayatan, bulan tazkirah, bulan zikir, bulan istighfar. Tapi bila kena takbir raya pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis khutbah dan salam tu hilang, lupa semua dah. Apa puncanya begitu? Tang mana silapnya tu? Maka malam ini, tuan-tuan, mari kita muhasabah. Ya. Mudah-mudahan perkara ini tidak berlaku pada kita. Kerana bulan Ramadan ini, tuan-tuan, ya, kita pertama sekali betul lah, ya, sabda Nabi SAW, dan diletakkan dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40 kita panggil, walaupun ada 42 hadis. Ya. Hadis yang pertama sekali, ya, iaitu apa Nabi sebut, innamal a'malu binniyah. Ya. Setiap amalan ini dia bermulanya dengan niat. Niat kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita beramal ini kerana apa? Tu. Ya. Kerana apa? Ada orang berpuasa kerana nak kurus, dapat dia kurus. Ya. Daripada 78 tinggal 63, hilang 12 kilo. Saya bulan Ramadan barang sekilo pun tak hilang. Pandai tak saya jaga. Ya. Orang lain kurus, saya tak kurus-kurus. Ya, timbang-timbang rupa itu, timbang-timbang rupa itu. Pandai aku menjaga. Ya. Mana tidaknya, sahur pun macam makan buka. Ya. Dulu tak mau, tuan-tuan. Ya. Dulu nak makan sahur ni cukup lepayah. Saya ni macam budak-budak. Bila dah meningkat umur ni, sahur pun boleh tambah. Lauknya bukannya ayam,
padan telur goreng dengan ikan bilis goreng tu je. Ya. Tuan-tuan kasih oleh Allah, ada orang niat puasa sebab nak kurus badan, bukan nak cari redha Allah. Kemudian ada yang membaca Al-Quran, niatnya untuk khatam. Dapat khatam? Dapat. Habis khatam, habislah dia baca. Tak ada dia ulang. Ya. Sedangkan kita melatih membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, tujuannya supaya dia menjadi amalan, supaya dia jadi darah daging, supaya dia menjadi perbuatan harian kita. Walaupun tak banyak, ya, tapi baca. Ini bila ada dah khatam Quran, bila pula dia nak baca? Ramadan tahun depan. Oh, ni dah buka balik. Niat ni tu dah tak betul. Niatnya mengkhatam Al-Quran. Dapatlah khatam, bolehlah bunga telur. Tetapi hakikatnya Al-Quran ini dibaca pada tiap-tiap hari. Itu ni sepatutnya. Kemudian niat datang semayang ke masjid, niatnya untuk semayang tarawih. Bukan niatnya untuk membiasakan dia datang ke masjid. Ya. Jadi dia datanglah semayang tarawih. Bila bulan Ramadan berlalu, masuk bulan Syawal, mana ada orang semayang tarawih dah? Takkan kita nak buat semayang tarawih pula? Oleh kerana Ramadan telah berlalu, namun kita nak mengambil keberkatannya, kita buat jugalah semayang tarawih di luar bulan Ramadan. Selamat datang menjabat agama. Ya, hangkut dengan siapa yang buat apa itu. Ya tak? Kerana apa? Niat mereka datang adalah untuk solat tarawih. Bukan niatnya adalah untuk melazimi datang ke masjid. Ya. Sebab itu kita tengok, kenapa mereka ni bulan Ramadan ramai? Oh, rupanya niatnya silap. Tersalah niat. Niatnya untuk sembahyang tarawih. Sepatut-patutnya diniatkan supaya dia ni mulazamah dengan masjid. Boleh tiap-tiap waktu. Ataupun kalau tak dapatlah tiap-tiap waktu pun, maghrib dengan isyak, subuh ke, adalah di masjid, tak adalah tinggal sikit aja. Ini bila datang, tuan-tuan, masjid ni kira handai dah ni. Ya. Sembahyang maghrib sikit, sembahyang isyak ramai. Ya. Time kuliah dia makin ramai. Tempat lain sembahyang ramai. Time kuliah sikit. Terbalik masjid ni. Masjid ni pelik sikit. Ya. Time kuliah, sembahyang maghrib dia sikit. Tapi bila kuliah ramai orang. Ya. Masjid lain tak ada. Masjid lain, tempat lain, dia sembahyang ramai. Time kuliah tu tinggal sikit aja. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Masing-masing punya niat. Tapi itulah dia. Ya. Jadi muhasabah balik, mudah-mudahan bukan kita lah. Ya, saya yakin mudah-mudahan bukan kita. Iaitu bila datang bulan Ramadan, kita bukan nak sembahyang tarawih saja. Bila datang ke surau masjid ini, adalah untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab yang lebih besar lagi, iaitu sembahyang fardu berjemaah. Itu paling besar. Itulah pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat kita bersedekah di dalam bulan Ramadan. Bukan semata-mata untuk kata orang tu memberi makan kepada orang yang berpuasa semata-mata, tidak. Tetapi memberi makan ni sepanjang masa. Tuan-tuan, keliling kelalang kita ni ramai je orang lapar. Cuma kita je tak tahu. Kita tak tahu dan kita tak perasan. Kadang-kadang jiran kita pun lapar juga. Dia ada nasi, lauknya tak ada. Kita masak ikan pekasam. Oh, jangan main-main ikan pekasam ni. Ya. Tuan-tuan, jangan main-main ikan pekasam ni.
Kalau bau dia sampai ke rumah orang sebelah, ya, kita tak hantar, dia datang minta. Saya ingat masa mengaji di Mesir dulu, kawan saya masak kasam. Sedapnya. Tak, ya, dia tak ajak pun kita pergi cari ke rumah dia. Saya ingat tahun 1995. Saya tu masa tu menunggu SPM, keputusan SPM. Saya pergi ke satu Felda, namanya Felda Lakum. Pergi dengan kawan saya nama Zakaria. Pergi ke rumah kawan saya di Felda Lakum tu namanya Mahyudin. Meninggal dah. Ya. Muda lagi meninggal. Ya. 30-an meninggal. Saya pergi tu, dia pun ni asal daripada Kedah. Maknya masak nasi seperiuk. Maknya pergi kenuri, tapi dia masakkan untuk kami lauk kampung. Tidak ketinggalan ikan kasam daripada Kedah. Barang 3 ekor ke 2 ekor, saya tak ingat. Kami bertiga habis seperiuk nasi. Penangan kasam ni. Jangan main-main. 3 orang habis seperiuk. Ya, adik dia datang, nasi mana kata? Habislah. Kenapa tak ikut maknya pergi kenduri? Tapi kawan saya tu dah tak ada dah. Ya. Jadi nak ceritanya, ada kawan-kawan kita ni, jiran-jiran kita ni lapar. Ya. Dan mereka ini mengharapkan lauk pauk. Kadang bukan ni banyak pun. Barang spirin kita hantar. Ya, gulai walaupun kata orang tu seekor ikan. Benda ni dulu jadi amalan. Dulu jadi amalan. Sekarang tak jadi amalan dah. Kenapa? Kenapa dia timbul bulan Ramadan aja? Ingat tak dulu? Ya. Asyik masak. Yelah sebab orang dulu memang dia masak. Orang sekarang dia beli. Itu puncanya. Orang sekarang ni dia kerja suami isteri. Jadi payah masak. Tapi kalau tak masak pun tuan-tuan, kalau belilah lebih sikit. Orang yang diberi makan ni tuan-tuan, ya, adalah satu amalan yang Nabi sangat-sangat suka sebenarnya. Ya. Sangat-sangat suka. Sebab itulah kalau kita lihat dalam bab mensyukuri nikmat Allah ini, salah satu tanda kita bersyukur ialah memberi makan kepada fakir dan miskin. Contoh kita buat kenduri kahwin ni kan. Ya. Anak menantu kita kahwin. Ya. Hilang barakah majlis itu sekiranya jiran ataupun orang kampung yang susah dalam kampung kita tu tidak dijemput. Ya. Tak diundang. Sebab makanan itu asalnya adalah untuk fakir dan miskin. Itu dulu. Kita hari ni undang orang besar dulu. Ini silap kita. Siapa nak undang? Tamu sekali ni dalam kawasan kampung ni, siapa paling susah ni? Tu yang kena diundang dulu. Kemudian baru jiran-jiran kita. Ya. Saudara mara jauh ni, kemudian pun tak apa. Orang-orang yang berpangkat-pangkat ni, ya, itu last sekali. Kita pergi tala hak tu dulu. Sebab apa? Bila salam kang, ya, dia bagi kita banyak. Yang ini menghilangkan keberkatan. Ya. Saya ada pengalaman juga tuan-tuan. Ya. Mula-mula balik daripada Mesir dulu. Saya kerja jaga hospital. Jaga hospital yang tidak siap di Cameron Highland. Lama. Rasa lebih 10 tahun tak siap. Bajet tak ada. Sehinggalah almarhum Sultan Pahang turun sendiri. Dan baginda sangat kesal kerana hospital atas nama isteri baginda tidak siap. Atas nama Sultanah Kalsum tak siap-siap. Ya, tak siap-siap. Jadi masa jaga tu, kita pun bujang lagi. Belum kahwin lagi masa tu. Kita ada kawan-kawan bujang. Kawan-kawan bujang ni kerja macam-macam lah.
Kadang-kadang saya pergi dalam rumah mereka tu saja-saja lepak-lepak. Kawan pun tak ada. Tapi mereka ni pangkat adik. Saya tengok apa yang saya hantar. Suka sangat. Ya, suka sangat. Tiap kali ada lauk lebih. Tuan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, ya, hari ini yang senang kita beri makan adalah pelajar-pelajar sekolah. Budak-budak sekolah, pelajar-pelajar mesti ni tengah kuat makan ni. Hidang apa pun semua disebatnya. Pengalaman saya lah ni, cerita pengalaman. Mak saya ramai anak-anak murid daripada universiti yang kadang-kadang ada kerjasama usrah lah dengan mereka. Ada sekali tu, saya bawa 2 orang. Masa tu saya minta dia orang drive saya, bawa kereta. Mereka kata boleh. Kita pergi Cameron Highland. Boleh. Pergilah buka puasa di rumah mak saya. Dia pun punya makan tuan-tuan. Ya. Saya rasa macam bela saka je budak ni. Yang boleh tahan. Kita makan sepinggan, dia pun 3 pinggan. Balik tarawih, kita makan kudap kuih aja. Mak saya saja-saja dalam pelaut. Nak makan nasi ke korang? Ya. Boleh juga makcik, ada ke lagi tu? Handai budak ni. Depa makan lepas tarawih tu macam buka puasa juga. Handai betul. Ya. Bila sahur ni, ya, bila sahur tuan-tuan dikasih Allah Ta'ala, kita makan sepinggan. Depa makan macam buka juga. Rupanya. Barulah saya tahu. Ya, pelajar-pelajar universiti ni, mereka bila dapat makan tu sedap sangat. Suka sangat. Dia suka beri makan mereka ni. Ini antara amalan dalam bulan Ramadan yang kita kena kekalkan. Kalau kita tak boleh nak beri secara banyak, kita bagi secara sedikit. Contohnya ada orang beli kuih, bayarkan untuk mereka. Bukan banyak pun, RM1-2. Kalau ada yang minum di kedai kopi, kita tengok dia susah, bayarkan minum dan makannya. Ya, dalam keadaan mereka tidak kenal kita, tapi mereka mendapat habuan bertumpang rezeki dengan kita. Tuan-tuan kasih oleh Allah sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat fadilat besar. Ya. Sebab orang yang susah ni, ya, apabila mereka minta makanan, kita tak beri, maka kita adalah pendusta bagi agama kita. Ya, seperti mana Allah Ta'ala sebut, ya tak? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kalau ada misalnya kata orang ni, ya, ajaklah panggil orang ni, tak mau aku. Ya, mereka ni kalau makan pelahap, nak beranak macam tu. Ya, sebab mereka ni susah, ya tak? Maka ini adalah pendusta bagi agama. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bekas bulan Ramadan ini juga mengingatkan kita tentang qiyamul lail. Bangun malam. Sahur ini adalah waktu. Dalam Islam ni, dia ada waktu, namanya waktu sahur. Ada waktu namanya waktu fajar. Fajar ni mula terbit matahari tu fajar. Kita sebut subuh kan? Ya. Kita sebut subuh. Subuh ni, ya, Arab ni pagi, bukan fajar. Baik tu dia kalau kita tengok waktu semayang tu, kita tak jumpa waktu subuh. Dia tulis waktu fajar. Artinya mula terbit matahari. Bila matahari dah penuh terbit, itu waktu syuruk dipanggil. Ya. Lepas waktu syuruk tu, ada waktu duha. Itu dia. Sahur ni adalah waktu. Sahur ni waktu. Cuma makan, kita sebut makan sahur. Artinya makan di waktu sahur. Ya. Dan Nabi sebut, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Ya. Sahur. Ya. Waktu sahur ni apa kita nak isi selain daripada makan? Waktu sahur ni diisi dengan tahajud. Itu yang pertama.
Waktu sahur ni diisi dengan istighfar. Hak ni 3 perkara. Makan, tahajud dan juga istighfar. Ni biasa sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka kita pindahkan waktu sahur itu ke dalam bulan Syawal ini sehingga habis Syawal. Kalau kita tak makan waktu sahur sebab kita nak puasa, kalau kita tak makan, jadikan waktu sahur ni waktu 3 perkara. Pertamanya tahajud. Yang keduanya baca Quran. Yang ketiganya istighfar. Hak ni. Kita buat. Tapi bila datangnya bulan selain Ramadan, kita tinggal hak ni. Oh, ruginya tuan-tuan. Ya. Sedangkan umur kita dah hujung-hujung dah. Ya. Maka ini waktu yang paling baik ya untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini juga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan yang kita banyak berdoa. Ya. Ingat tak apa doa paling famous bulan Ramadan? Selain daripada Allahumma laka sumna lah. Oh, ni memang dah kan. Tiap-tiap maghrib ni lah kita baca. Tapi antara doa yang paling kita selalu baca ialah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka doa ini diulang-ulang lagi. Jangan ditinggalkan. Ya. Jangan ditinggalkan. Ini doa yang sangat besar. Doa ini tuan-tuan kasih oleh Allah adalah doa yang sangat hebat. Pertamanya doa ini minta apa dia? Minta kita Allah Ta'ala letakkan di syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta redha Allah dan kita minta syurga Allah. Kemudian minta apa? Dijauhkan daripada api neraka. Ini kejayaan yang paling besar. Fauzan azimah. Ini kejayaan yang paling besar bagi seorang hamba. Iaitu yang pertama apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali, kita dapat redha. Yang kedua, kita dapat syurga. Yang ketiga, kita bebas daripada api neraka. Apa lagi nak? Nak apa lagi? Akhirat kita 3 inilah yang kita nak ni. Kemudian kita minta pula daripada Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Wahai Tuhan yang suka memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tolong maafkanlah kami. Ampunkanlah kami, maafkan kami. Kita minta. Bulan Ramadan minta. Bulan lain minta lah juga. Ya. Minta juga. Ya. Keampunan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita boleh istiqamah dengan perkara-perkara ini, maka berkesanlah Ramadan itu pada diri kita. Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi ialah hadir ke masjid. Yang kedua tadi apa dia? Baca Quran. Yang ketiga apa dia tadi? Bersedekah, makan. Yang keempat apa tadi? Membaca doa. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. 4 perkara. Yang kelima lagi apa dia? Sahur. 5 perkara. 5 perkara ni saya ulang balik. Pertama sekalinya sembahyang di masjid. Yang keduanya membaca Quran. Yang ketiganya bersedekah. Yang keempatnya sahur. Ya, waktu sahur dimanfaatkan. Dan yang kelimanya adalah doa. Maka tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 perkara dalam bulan Ramadan yang kita buat ni
melekat pada kita ya sepanjang selepas Ramadan. Lepas Ramadan ni 5 perkara ni jangan kita tinggalkan. Biar dia menjadi sebati dalam kehidupan kita sementara nak menuju ke Ramadan yang akan datang. Jangan dihilangkan. Malangnya tuan-tuan dikasihi oleh Allah, hari ini semua ini ditinggalkan. Habis dah. Selesai di Ramadan, kita ni patah balik pula cara hidup lama. Apa maknanya? Tak naklah begitu. Ya. Bila datang masjid, oi, banyak kapet yang terlipat-terlipat macam tu. Saya ada pergi masjid kadang kapet baru. Ya, kapet baru. Ya, bulunya tebal sampai masuk lubang hidung. Geli. Ya, terbenah muka tu, bulu kapet masuk lubang hidung. Punya nak kata orang tu barunya kapet. Habis begitu saja. Kerana apa? Tidak ada siapa lagi yang datang untuk sujud. Sujud di rumah Allah ini. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu tuan-tuan, ya, kita berdoa pada Allah. Ya, dengan satu doa yang diajar oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya, a'inna, tolong kami, bantu kami dalam mengingatimu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini doa kita sebut baca, ya, supaya apa? Mudah untuk kita beribadah. Jadi Ramadan ini tuan-tuan, ya, antara lainnya apabila seseorang tu sudah hilang, disucikan oleh Allah dosanya, maka dia jadi mudah untuk ibadah. Nak ibadah ni jadi mudah. Nak ke masjid mudah, nak bersedekahnya mudah, ya. Kemudian nak apa lagi? Ya, nak baca Qurannya senang, nak qiyamul lail pun jadi senang. Itu kesan daripada tarbiyah Ramadan. Tapi kalau nak ke masjid jadi payah pula lepas ni. Oi, malas betul. Itu kata penyakit demam ni. Ya, demam-demam. Tak habis lagi penyakit ni. Ya, ada lagi rumah terbuka pula lepas ni. Ya, kita ni menyambut raya bukan sekali, 2 kali. 2 kali. Pertama Aidilfitri, yang kedua raya puasa 6. Raya puasa 6. Ya, tu masing-masing pula. Lepas ni rumah terbuka tu, rumah terbuka ni. Rumah terbuka itu, rumah terbuka ni. Ya, jamuan sana, jamuan sini. Lepas tu kerang, habis pula nak menyambut raya haji pula. Sekali lagi pula. Makan aja. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, bila kita nak pontinya, bila kita nak ke masjidnya, ya, bila kita nak puasanya. Tak salah kita menziarahi orang dalam bulan Syawal ni, memang digalakkan sungguh lah. Ya, dah pergi ziarah. Tapi beringat juga, ya, kena ingat lah, ya, bahawa kita ni boleh pergi rumah orang, tapi kenapa bila dipanggil oleh Allah kita tak sampai ke rumah Allah ini? Itu kena muhasabah lah tu kan. Bukan kita je, siapa-siapalah, ya, semualah. Termasuk diri saya sendiri, kita muhasabah sama-sama. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberi bekas pada kita, ya. Sebab itulah orang kata awal ustaz ni buat kuliah. Ya nak? Awal lah buat kuliah. Ya, sebab nak bagi tahu hak ni lah. Supaya jangan cicor. Ya. Jangan cicir. Kita ada qaryah yang ada istiqamah, yang telah terikat hatinya dengan masjid, kena tambat balik hati kita dekat masjid ni. Ya, jangan kita leka. Sebab ini adalah rumah kedua kita selain daripada rumah kita yang ada tu. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kesempatan ini tuan-tuan, insya-Allah saya dimaklumkan kita akan ada solat hajat malam ini. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit sahabat kita.
Ya, walaupun ya dia tak ada, tapi kita mendoakan dia adalah satu tanda ingatan pada dia. Kita pada dia. Ya, mudah-mudahan dia itu dihapuskan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Dipermudahkan urusannya, diberikan kesembuhan dan ketenangan, dan diberikan kesabaran kepada keluarga dia. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah lepas saja sembahyang Isyak nanti, ya, lepas kita istighfar 3 kali, kita pun bangkit, kita solat hajat sama-sama. Ya, kita mendoakan sahabat kita ni agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan ketenangan. Dalam masa yang sama kita doakan diri kita juga. Doa apa tuan-tuan? Agar Allah Taala matikan kita dalam iman dan Islam. Dan matikan kita dalam keadaan kita ini mendapat pahala syahid, ataupun mati kita mati syahid. Kita minta daripada Allah Taala, kerana mati syahid ini adalah mati yang paling tinggi, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ni kalau nak semua nak sedap aja. Nak hebat aja, nak bagus aja. Tapi bila bab mati kita tak peduli. Ya. Kena minta mati yang paling bagus sekali lah. Ya. Kalau makan lemang tu, bila kerat lemang tu, tak mau lemang tu kesat, kesin aja, tak mau. Nak yang berminyak. Belah-belah tu, berleleh minyaknya tu. Itu santan betul, bukannya tuangnya air katanya. Ya. Berleleh je. Ini lemak betul. Kemudian tak kerak punya kena lembut. Ya. Tak ada kerak tak sedap juga. Lemang tak nak katanya. Ya. Lemang nak pula sedap. Mati tak mau mati paling sedap. Mati paling sedap mati apa? Mati syahid. Maka kita minta, ya, minta pada Allah agar Allah Taala jadikan kita ni kita mati sebagai seorang syuhada, insya-Allah. Ya, dan mintalah apa-apa pun hajat-hajat tuan-tuan yang ada lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan kita. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dengan sedikit peringatan pada kita ini mengingatkan dan menguatkan semangat kita untuk hadir dan istiqamah pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum ataupun kesan daripada tarbiyah Ramadan. Mana yang tersilap niat dulu, yang ada niat-niat yang tak betul tu, kita minta Allah Taala ampunkan dan betulkan balik niat kita. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang Allah Taala nak daripada kita, iaitu redha Allah dan keampunannya, syurga dan pembebasan daripada api neraka, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukuplah sekadar itu pada malam ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.